Saya sebut tadi di masjid tadi waktu Jumaat, kuliah Jumaat pagi tadi di kampung saya. Saya beritahu kata apa ni, tidak ada bidang dalam dunia ini tak boleh orang tadi yang tidak masuk dalam madrasah ataupun pusat pengajian yang sepatutnya. Contohnya kalau kata dia engineer, dia tak boleh jadi engineer kalau dia tak keluar daripada perguruan engineering, daripada kuliah engineering. Tak boleh keluar. Tak boleh jadi engineer kalau dia bukan daripada perguruan tersebut, dia daripada kuliah tersebut, fakulti itu. Tak boleh jadi arkitek kalau kata dia tak keluar daripada tempat pengajian berkaitan dengan architecture. Tak boleh jadi lawyer kalau dia tak keluar, dia tak ambil daripada bidang guaman ataupun ambil chambering di Scotland ke, di UK ke, untuk tambah dia punya sijil dan juga pengalaman dia. Betul tuan-tuan? Tapi satu je bidang, dengar YouTube boleh jadi alim. Bidang agama, ni paling hebat sekali. Faham? Semua bidang takkan boleh dengan dengar YouTube. Tak ada seorang lagi zakat ni jadi engineer dengan dengar YouTube. 4 kali dengar YouTube, terus pergi kat syarikat engineering, dia habaq saya nak jadi engineer. Kata mana sijil? Tak, sijil tak ada. Sekarang ni dengar YouTube 4 kali je kata. Bagiannya saya meminat tu je kata. 4 kali dah tengok. Fizik pun baca gitu-gitu je. Tak tahulah dia kata, tapi rasa-rasa macam boleh kot. Cari kena sepak. Siapa pun tak akan bagi lah. Tapi bidang agama baru 4 kali, 5 kali. Boleh bercakap lagi hadis. Baca hadis baris pun tak betul. Baca ayat Quran sikit, 2-3 patah. Weh, cakap sedap. Panggil lah, naik atas mimbar. Buka kitab. Dah mula ada berceramah dan sebagainya. Ini bidang paling ajaib. Kata. Ini kata siapa ni? Ini kata guru saya, Maulana Syekh Abdul Huda Ya'qubi. Kata ini bidang yang paling ajaib dan bidang yang paling cepat orang mengaku pandai. Bidang apa? Bidang agama. Betul tak betul kan? Masuk program 4 bulan, 3 hari, 4 hari, keluar. Terus jadi, Masya Allah. Figure, public figure. Padahal dia bukan jadi suatu ikon pun untuk agama ni. Disebabkan dia keluar daripada program-program tadi. Buat masalah apa-apa sikit, lah kali orang tala habis semua kat Tok Guru. Ustaz-ustaz semua kena. Faham tak? Sebab tu sekarang ni zaman fitnah. Zaman orang minat dengan agama Allah Ta'ala. Orang minat nak mengaji dan sebagainya. Tapi kalau kata lahirnya, dan itu memang itu telah disebut oleh baginda Rasul SAW. Kasratul khutaba. Wa qalilul fuqaha wal ulama. Ulama kurang, khatib lebih banyak daripada, penceramah lebih ramai daripada guru, para alim ulama. Yang kita akan sebut pada sadaqa Rasulullah. Benar yang Nabi sebut. Yang itu dah berlaku. Kita tak larang untuk dakwah. Dakwah tak ada masalah. Boleh tidak ada masalah. Tapi yang menyeru kepada siapa sebenarnya dakwah tersebut? Kepada Allah dan Rasul. Nak mengenalkan kepada Allah dan Rasul. Bukan dakwah mengenalkan kepada diri dia. Dakwah mengenalkan kepada diri tak akan selesai. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang pertama yang dihantar oleh baginda Rasul ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Sayyidina Mus'ab sampai ke Madinah Al-Munawwarah disebabkan kerana beliau, nama baginda Rasul disebut pada setiap rumah dalam Madinah Al-Munawwarah. Faham tuan-tuan? Dan Sayyidina Mus'ab, dia bawa tu kepada siapa sebenarnya? Di Madinah dia pergi tu nak kenalkan orang kepada diri dia. Lah. Dia tak kata saya ni orang pertama dihantar oleh Rasulullah. Yang dihantar oleh Rasulullah ni bukan jalan-jalan je. Rasulullah yang hantar untuk ajak ahli Madinah mengajak Quran, jadi ahli fatwa di Madinah pada waktu tersebut. Muda lagi orangnya, kaya raya, tinggalkan dunia hanya kerana semata-mata untuk laksanakan arahan baginda Rasul SAW. Nak cari redanya Allah dan Rasul. Apa yang berlaku? Yang dikenalnya orang Madinah Sayyidina Rasul. Maknanya apa dia? Dia bukan bawa diri dia ke situ. Dia bawa Sayyidina Rasul SAW. Disebabkan kerana dia mengenalkan umat Madinah kepada Sayyidina Rasul alaihissalam. Apa yang berlaku? Seluruh dunia kenal dia. Tuan-tuan, kita bawa kenal diri kita, sakat kita aja orang kenal. Lain kali akan jadi buruk balik selepas itu. Kerana kita ni lemah. Tapi kalau kita bawa untuk kenal kepada Allah dan Rasul SAW, orang akan kenal Allah dan Rasul, dan secara automatik orang akan kenal orang yang bawa kepada Allah dan Rasul tadi. Itu dipanggil package. Dia akan bawa dapat sekali. Faham tuan-tuan? Kita nak ayak, botol pun dapat walaupun lepas tu tahu. Betul? Kita nak ayak, cawan akan main sekali. Yang kita nak tu ayak tu.
Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi cawan tu sekali akan dibawa mai. Nah, sekali pada waktu tersebut. Gambarannya begitu. Bak botol ni, kalau tak ada ayak dalam ni, duduk tengah padang pasir, tak ada kimah apa. Tak ada apa-apa harga. Walaupun tulis dekat depan botol itu 3,000. Tapi dalam tak ada isi. Tak ada apa dia. Tapi sebabkan kerana ada ayak dalam tu, maka botol ini berharga. Betul tidak? Macam tu juga kita. Kita ni macam botol ni lah. Dalam ni kalau ada Allah dan Rasul, berharga kita. Kalau tak ada, buang pada waktu tersebut, tak ada apa. Jadi bukan bawa untuk kenal diri kita. Bawa kenal diri kita, orang tak akan kenal kita. Kita siapa dia? Faham tak? Baik. Bukti ilmu sesuatu yang berharga diminta oleh baginda tambahannya. Sikit lagi. Ha? Dia norma baru ni dia rasa macam laju tu. Dia nak buat macam mana kan? Itulah. Kita ni di suasana baru ni. Tak boleh nak buat macam mana. Waktu pun makin singkat. Kita rasa. Kemudian apa ni, kena jaga dan sebagainya. Kan ni dah ada kluster yang baru pula. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ni semua nak uji kita punya sabar kita, syukur kita dengan nikmat Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita sebelum ni. Baru kita rasa ni macam mana nikmat sebelum ni yang telah berlalu. Tapi habislah. Nah, sekarang ni kita kena hidup dengan suasana yang baru. Alhamdulillah nikmat yang banyak juga Allah Ta'ala bagi.